Persoalan hari ni seperti macam mana kita nak lah. Ya, kalau kita nak buat sudahlah, terima tak terima esok di sana, maka kita hidup di dalam keadaan macam tu je lah. So contoh satu orang tu, dia askar, okay? Dia kerja askar, lepas tu tengok pula departmen mana dia kerja, ataupun kerja polis. Kita tengok pula bahagian apa. Setakat dia nak jadi polis yang jaga orang ramai ni, buat rondaan macam tu. Yang duduk dalam petroka yang ada uniform, yang orang tengok orang tahu polis. Okey, ni polis. Kita tengok ada pula polis yang naik motor 3-4 orang, beg duduk ada depan. Kita boleh kenal kat, okey, yang ni polis jenis tak ada uniform. Lepas tiba kata 3-4 biji motor, boom, beg selang depan apa. Kita cam pasal kita duduk di dalam yang ramai. Kita duduk melukis tepi jalan. Dan kita sering ditahan bila ada operasi. Polis yang macam mana tahan kita. Sebab kita ragut. Kita sebab di Malaysia ni, kalau kata gamak-gamak terdahulu penagih dadah, kalau kita tengok gamak-gamak Melayu dulu semesti rambut panjang, ikat ki, pakai jaket, pakai blue jean, apa ni, jaket blue jeans apa semua ni, untuk menampakkan imej tu, imej orang-orang yang ada budaya tak best lah, budaya kuning ke apa lepas kata rambut panjang ni. So kalau orang yang pakai berjubah serban tu apa semua bersongkok berjubah serban, bagus, orang tu orang beriman. So bagi polis yang tak study muka penagih dadah ni macam mana, warna dia macam mana, kulit dia macam mana, pucat dia macam mana, kalau yang tegar, jadi yang tahu tu tahu, dia tengok sekali pandang dia tahu. Ya, pasal dia study hari-hari, dia tengok muka tu, wajah tu, dia tengok yang ni drug addict, dia ni drug addict. Okey. Lepas tu nak cari pula benda macam tu boleh study. Tapi benda yang dekat kita ni, macam mana kita nak study? Yang ni benda untuk kita tengok orang. Mudah lah kita tengok, ni rambut panjang jahat, ni pakai jubah sorban betul. Yang tu untuk luar. Untuk kita ni, yang dikatakan wafi anfusikum afala tubsirun, macam mana ni yang kita nak tengok kat kita ni, kita tengok macam mana kalau tak ada pelajaran mengenal diri. Kita kata peringkat-peringkat polis tu banyak, yang special force pula. Lepas study peringkat lain pula. Lepas tak peduli yang polis mak pacak ni ke atau polis trafik ni. Lepas ada jenis yang pergi bomba balik. Lepas tu imbulan nak mai ke apa tu, hotline nak mai cek tak, lepas pergi sekat dundam berbalik. Yang jenis tu ada pula. So lepas tu study macam mana pula. So semua kita diajak satu peringkat ke satu peringkat, dan akal fikir ni nak guna macam mana, dalam peringkat ni nak guna macam mana, dalam keadaan ni akal fikir nak guna macam mana, strategi yang telah diajar bolehkah diguna untuk ketika ini. Apa yang membatalkan, apa yang menggagalkan, apa yang membuat sesuatu itu bertemu kejayaan dari sudut polis, penyamun, pencuri, penyangak, dalam kaedah keselamatan. Nak menyelamatkan keadaan tu daripada berlaku, dan pencuri, penyangak, penyamun ni pun dia pun kena study juga. Time bila dia boleh lari yang berkemungkinan dia safe. Dia kena baca jalan, dia kena baca keadaan. Semua study dalam kesendirian. Polis pula dia study juga macam mana
benda ni, benda ni, benda ni, benda ni. So peringkat polis tu yang duduk dalam pejabat ambil report lain, yang nak menjalankan soal siasat lain. Dia ada department dia yang mana mereka harus study, tetapi polis adalah polis. Polis Diraja Malaysia adalah polis, tapi department. So bila kita mai yang membuat kejayaan seseorang polis tu, dia adalah tertib dia, adalah disiplin dia, adalah bagaimana dia menggunakan akal fikir mengikut keadaan dan perasaan. Jadi di sini kalau dia nak tangkap pencuri dalam yang ramai, dia tak boleh pergi duduk tu tempat yang tinggi kata aku pencuri, aku polis, siapa pencuri mai serah diri. Dia tak boleh buat macam tu. Dia nak tangkap penagih tokan dadah, penjual dadah yang besar, dia kena berkawan dengan penagih dadah, atau dia kena riki line. Penagih dadah ni duk tangkap kat siapa, dia ni dapat. So kalau dia disiplin, maka apa yang dia pegang, apa yang dia jujur, dia berkhidmat dengan jujur, maka akan terbantras semua penagih dadah, pusher besar. Tetapi kalau dia tak ada disiplin, bila sampai kat pusher besar tu, mungkin terjadinya kelibat rasuah, maka jalan cerita apa yang dia itu sebagai seorang polis hanya dekat hak bawah-bawah ni je lah. Bila jumpa dengan hak atas, tak settle. Sebab apa? Ada benda lain lepas settle kalau yang jenis tu. So menuju ke arah kejayaan dari segi tu adalah self-discipline, dan juga berani di atas satu sebab adalah kebenaran. So dari sudut kejayaan di mata Allah Ta'ala juga pula, di mata Allah Ta'ala pula, dia lagu lain. Hayya 'alas solah, kena jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak pedulilah hang seorang polis maupun hang seorang pencuri, kalau mai waktu solat, tak ada apa yang hang boleh study, tak ada apa yang hang boleh pangkat hang, darjat hang, department hang. Walaupun solat adalah solat, tetapi dengan satu syarat, awak itu tidak ada daya upaya menuju ke arah kejayaan di dalam solat awak itu sendiri. Dia akan tertakluk terhanya di mata manusia dan di telinga manusia semata-mata, iaitu khawli, takluk dia sama, fi'li, takluk dia basar, ataupun qalbi, takluk dia ilmu, iaitu hanya Tuhan saja yang mengetahui. So dari sudut kejayaan ni, mungkin hang berjaya di mata manusia. Orang nampak hang masuk masjid, berdiri di dalam saf yang ramai, nampak hang baca, melampau hang rokok, sujud tahiyat awal, tahiyat akhir, berdiri tegak, apa semua ni manusia lah. Tetapi kejayaan di mata Allah ni macam mana pula? Hang perlu ada disiplin, hang perlu ada jujur, hang perlu ada berani, hang perlu ada ketegasan. Sebab hang tahu apa hang buat. Sebab hang telah diajar yang mana membatalkan solat hang, yang mana mengiyakan solat hang. Tetapi itulah, in the end of the day, balik pada diri, self-realizations. Jauh mana hang nak berjujur dengan diri hang. Kalau hang nak menipu pun, hang tak tipu orang lain, hang tipu diri hang juga. Sebab yang nak kena jawab esok, tak pedulilah hang pencuri ke, hang polis ke, hang ketua polis ke, hang mak pacak tepi jalan ke, hang polis trafik ke, polis adalah polis. Dan seorang yang mengaku dia Islam, dia wajib mempertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan setakat agama semata-mata. Itu sebabnya dia kata barang siapa mengenal dirinya, kenalah Tuhannya. Tak kala mengenal Tuhannya, binasalah diri dia. Dari sudut keakuan, barulah masuk tauhid. La haula wala tadi tu. Marilah solat, aku tidak berupaya. Marilah menuju ke arah kejayaan, aku juga tidak berupaya. Yang upaya tu siapa? Itu sebab dia suruh kita tengok
diri sebenar diri kita ni siapa. Baru kita boleh berjujur menjalankan solat kita yang mengikut kaedah khusyi'un daimun fa'ilun. Daimun khusyi'un fa'ilun. Ikut macam mana nak. Tapi kalau solatun fa'ilun tu dia ada rukun dan hukun. Kalau polis yang duk ambil report tu, dia ambil report je lah. Dia nak kena pass report dia kepada tuan yang handle tu pula, kes tu. Lepas tu macam mana pula. Dia ni tunggu my report lain pula. Tetapi dia bukan masalah dalam report tu. Polis yang mengambil report tu, dia bukan bermasalah seperti mana setiap report yang diberi. Dia kena solid, dia kena kosong. Baru my report mana pun dia boleh handle. Kau dia kata ni dah, hari ni saya 7 report mai. Pening kepala aku. Siapa suruh hang kerja ambil report? Bukan hang kena berada dalam suasana report tu. That is mean, that's it. Awak mengenal diri awak, awak mengenal Tuhan awak. So bila mengenal Tuhan awak, binasalah dia awak. Bila awak tahu awak punya positions, awak tahulah siapa yang berupaya, siapa yang tak berupaya. You see?